bila kita bersama. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar semua penonton Borak Kopi Tiam? Hari ini double H bersama dengan anda, Aziz dan juga Hefni. Betul, Zik. Tapi hari ini kita nampak bersama. Jangan nampak bersama. Tapi hari ini juga macam untuk saya sendiri pertama kali bercakap gunakan benda ni, rasa bergema telinga sendiri. Betul. Dia ada apa orang kata, dia punya echo yang masuk ke telinga sendiri. Tu rasa macam nak menyanyi pagi ni. Cuba kau try. Janganlah, takut sumbang sangat nanti. Kita kan nak simpan untuk yang next project tu. Ada next project. Alright, apapun kita nak ucapkan selamat pagi lah kepada anda. Kita naikkan sikit kerusi ni. Betul, selamat pagi, selamat berhujung minggu. Pagi ni hujung minggu kan kita buat aktiviti dekat rumah juga sebab musim PKP. Dan kita pun sama juga sebab apa kita pakai benda ni, sebab untuk SOP kita kan, jaga keselamatan. Sebab kalau boleh kita sama-samalah kena laksanakan tanggungjawab kita untuk banteras penularan pandemik COVID-19. Betul. Kalau tak ada apa-apa perkara yang penting untuk anda lakukan, cubalah untuk stay dekat rumah. Cuba untuk cari antara program-program dan juga aktiviti yang anda boleh buat dengan anak-anak. Betul. Banyak juga yang kita kongsikan kan, anak aktiviti. tu baru sekolah ke apa kan. Bolehlah buat ABC yang lukis. Boleh. Ramai-ramai. Ataupun boleh suruh dia lukis kat dinding ke, kat lantai ke apa semua. Asalkan aktiviti tu dalam rumah, Zik. Betul. Alright, kita nak update pasal COVID-19 ni. Betul. Ini satu jumlah ataupun numbers yang sangat-sangat merisaukan untuk kita semua bila mana kita dapat tahu kes semalam totalnya adalah 5,725 kes tertinggi setakat ini. Betul, sangat tinggi. Tak pernah lagi kita cecah 5,000 kes dan menjadikan kes keseluruhan di Malaysia yang pernah ada adalah 200,000. 203,933. Kes aktif ada 45,478 dan duka cita kami maklumkan ada 16 kematian semalam menjadikan jumlah ada 733. Jadi kita doakan agar keluarga mangsa-mangsa COVID-19 dapat bertabah. Betul. Dan kalau kita lihat kes di Selangor pecahan antara kes yang kan tertinggi ada tinggi, 3,000 lebih kes. 3,126 tempat pertama Selangor, dan Kuala Lumpur di tangga kedua dengan 687 kes. Dan Johor nombor 3 684 disusuli dengan negeri lain yang ada seperti dalam skrin sekarang kita boleh tengok. Jadi ini satu benda yang merisaukan kita semua, Zik. Dan kebanyakannya ni datang daripada kluster tempat kerja juga. Jadi di tempat kerja kita cuba untuk elak bersama-sama dengan kawan-kawan kan. Kita cuba untuk tidak share makanan. Betul. Dan juga kan? jangan ambil remeh benda ni. Kadang-kadang orang fikir kat tempat kerja kawan-kawan, tak apa kawan kita tak ada benda. Tak apa, pola lah. Tak boleh. Kena tetap patuh SOP juga. Ni. Jarak kena jaga. Kena pakai hand sanitizer selalu. Kalau perlu pakai macam kita face shield ni dipanggil Ya, face shield lah. Ataupun face mask kena pakai sentiasa lah. At least tiada kontak lah. Untuk apa? Dia masa kita berbual ke apa kan. Kalau boleh jangan berbual lebih daripada 15 minit. Tak boleh. Dia timing dia 15 minit. Dia jangan dia kalau boleh jangan berbual dalam masa yang lama. Dia jangan sembang jarak dekat. Jangan pergi ke tempat sesak. Jangan kita pergi tempat sesak, jangan sembang dekat, jangan S tu. Sembang dekat, sesak, sempit. Yes, jangan pergi ke tempat sempit. Kita cubalah. Terus cari tempat sempit mana kan. Jangan pergi ke tempat sempit. Kita cuba untuk kurangkan penularan wabak COVID-19 tu. Kita pernah buat. Ini tanggungjawab kita bersama, sama-sama kita patuh SOP. Tolong sama-sama kalau tak ada keperluan untuk berada dekat luar, kita duduk dekat rumah saja sebab kes tu memang sangat-sangat merisaukan kita semua. Betul. Ni kan. Alright. Jadi, itu cerita mengenai COVID-19 semalam. Betul. Nanti hari ini kita akan dapat juga update terkini dalam pukul 6 petang macam tu daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Tapi sekarang ini ada cerita-cerita viral yang kita nak kongsikan kepada anda. Apa ceritanya, Zik? Minggu ni, Zik, yang viral, Zik? Cerita macam-macam. Tapi ni ada seorang wanita berhijab ni. Dia viral disebabkan tarian. Tapi bukan tarian dia, tarian jari dia. Tarian jari, Zik Ya. Kalau selalunya orang buat video yang viral tu tarian, orang kena berjoget semua. Betul. Tapi adik kita ni seorang ni, bila mana video yang viral tu, semua tarian dia hanya menggerakkan jari je, Zik. Betul. Orang panggil finger dance. Nama dia Wan Aisyatun Wazifa Wan Ismail. Dia ada meniru aksi seorang pengguna TikTok ni lah kat luar negara, nama dia Cindy. Tapi tak sangka pula bila dia buat dekat Malaysia ni dia jadi
famous. Dia punya video viral kan. Betul. Tapi itulah bila mana dah viral tu dia mula dia tengok orang kan. Tapi lepas tu kemudian bila dia selalu buat dia dah praktis walaupun nampak mula macam susah tapi lama-lama dia dah boleh buat koreograf sendiri. Tak silap dah ada 2 yang dikoreograf dan semuanya dapat perhatian lah daripada penonton-penonton yang dekat social media tu. Nak cuba-cuba tiru ke apa tu? Tengok ni. Kita cuba buat yang ni lah. Tapi sekali tengok macam jurus Naruto tau dia buat. Kalau tengok dia Naruto pun pakai nampak face mask gitu macam Naruto tu. Oh, ni kalau orang selalu tengok Naruto boleh buat gini juga ni. Boleh. Oh, dia ada beat dia sekali. Ada. Mestilah ada beat. Alright. Itu salah satu seni lah yang boleh ditunjukkan. Tak payah Zik, tak payah. Memang nampak buruk tu Zik kalau kita buat Zik. Terus buat rapper. Okey, so itulah dia antara cerita mengenai adik kita yang viral tu. Kan anda boleh buat apa-apa konten pun. Betul. Cuba buat konten yang berfaedah lah. Macam tadi adik tu dia tahu dia adalah seorang yang berhijab kan. Dia buat tarian ada batas-batas dia juga kan dia berlakukan. Kadang-kadang kita mungkin rasa macam alah takkan semua konten nak konten berilmiah, nak konten fun-fun juga kan. Konten fun ada, konten ilmiah pun ada. Yelah, tapi kena berpada-pada lah. Betul. Ni aku nak cerita pasal konten ilmiah ni. Cerita apa konten ilmiah tu? Ada satu konten ilmiah di mana KPM, Kementerian Pelajaran Malaysia, ada tambah slot program TV, TV pendidikan dekat NTV7 yang digelar Didik TV at NTV7 khusus untuk calon SPM. Ini dia libatkan 2 jam pada hari Isnin hingga Jumaat, mula daripada jam 3 petang hingga 5 petang di saluran NTV7 dan menambah KPM juga tambah 5 jam waktu siaran saluran sama pada hari Sabtu dan Ahad mula 9 pagi hingga jam 12 tengah hari kemudian jam 3 petang hingga 5 petang Zik. Ini untuk adik-adik kita yang nak menduduki peperiksaan SPM nanti kan boleh buat rujukan dekat situ jugalah. Kalau anda nak tengok jadual rancangan boleh tengok dekat www.moi.gov.my. Dekat Instagram Kementerian Pendidikan Malaysia pun dah ada buat poster. Boleh tengok dekat situ mengenai program ini Didik NTV7 di mana host dia adalah Wani Kirin dan juga Afiq Syazwan. Ada host juga programnya Ada. Mestilah kita nak interaktif. Kita nak benda tu nampak engaging. Tak nak orang bosan. Yelah. Satu benda yang berbeza sikit lah daripada selalunya macam kita baca buku teks kan. Ini ada orang yang bercerita dengan kita. Kalau dulu ada macam ni, saya rasa ni, saya dapat 8A. Sekarang berapa keputusannya? Janganlah cerita. Kalau ada lah masa tu. Nak tahu juga yang sebelum ni kalau yang tak rasa tu. Tak rasa. Simpan sendirilah. Kita off record je lah. Simpan sendirilah. Okey, sebab kita musim PKP lagi, banyak benda yang kita nak kongsikan antara aktiviti-aktiviti yang kita boleh lakukan kat rumah. Tapi jangan lupa sebelum tu kita juga bersiaran ni Zik dekat Facebook kita. Dan kalau siapa yang follow tu boleh juga komen-komen dekat situ. Boleh juga ambil gambar ke gunakan hashtag Borak Kopitiam ataupun ada apa-apa idea nak kongsikan mungkin untuk kita bincangkan untuk episod akan datang kan. Betul. Boleh juga kongsikan hari kat situ. Ini kita nak bincang pasal aktif melukis. Musim PKP ni ada macam-macam aktiviti yang kita boleh buat. Kalau anda yang tengok dekat Facebook sekarang ni suka melukis, ada gambar anda punya lukisan tu, apa kata anda send. Boleh share dekat situ. Hantar dekat situ. Hashtag kita komen-komen nanti kita cuba, kita mungkin akan tayangkan dekat TV3 kejap saja lagi. Okey, bagi tahu kalau anda memang suka melukis dan ada gambar lukisan. Kalau cerita pasal melukis ni Zik, teringat zaman-zaman pendidikan seni dulu kat sekolah. PSV. Pendidikan Seni Visual. Oh iya ke? Yeah. Oh, nama penuh dia PSV? Ada, dia ada PSV. Dulu masa mula-mula sekolah rendah semua PS. Yelah, itu yang kita tahu PS je. Tak tahu pula ada V kat belakang. Dia bila dah masuk sekolah menengah ada PSV. Dia dah upgrade balik lah? Ada, dia upgrade. Okey, macam Aziz memang kalau bakat melukis ni macam mana? Hancur. Jangan tak ada. Jangan minta lah. Jangan minta. Tapi orang lidi saya pun buruk. Betul lah tu. Tak payahlah. Kalau orang lidi pun gagal, jangan Zik. Macam saya selalu. Selalu tak jadi Zik. Maknanya dua-dua tak ada bakat melukis. Saya selalu kagum dengan orang yang pandai melukis. Betul. Kan sangat kagum. Banyak gambar-gambar kita yang pernah dilukis. Betul, dekat Borak Kopitiam sendiri kan. Ni satu skill yang mungkin dia ada orang tertentu je yang boleh buat sebenarnya. Tapi kita kalau nak belajar pun tak salah. Lagi-lagi musim PKP ni kan duduk kat rumah boleh melukis juga. Boleh. Tapi kita ada trivia pasal lukisan ni kan. Melukis time PKP ni. Jom kita tengok dululah aktiviti yang kita ada ni. Jom, mari kita. Sama-sama itu saya nak melukis. Selain wujudnya halaman berkenaan masakan di media sosial, juga tidak kurang menariknya tentang lukisan. Anda lukis apa hari ini?
Halaman Facebook yang ditubuhkan pada bulan Jun 2020 memberi peluang kepada ahlinya untuk berkongsi karya seni masing-masing. Mempunyai lebih 3,000 orang ahli, halaman ini diwujudkan oleh pemiliknya, Jaja Yusof. Ramai rakyat Malaysia yang berbakat sebenarnya. Mula melukis pada usia 5 tahun, kanak-kanak comel ini mempunyai bakat yang luar biasa. Di awal pembabitannya, Aisyah Humaira mula berkarya hanya dengan menconteng dinding rumahnya. Menariknya, kanak-kanak berusia 9 tahun ini hanya memerlukan sekeping kertas lukisan dan sebatang pensel untuk melukis. Pemadam pun dia tak perlukan tau. Tengoklah hasilnya, cantik kan? Sesebuah karya bukan saja dapat dilukis pada sehelai kertas. Pemilik halaman Facebook Art of Monzre mengajar pengikutnya berkarya dengan menggunakan komputer. Mengagumkan, di halaman ini teknik lukisan menggunakan komputer dikongsi langkah demi langkah dan mengikut turutan. Bukan calang-calang kan? Kalau nak tahu lebih banyak lagi, bolehlah risik-risik ke halaman Facebook dia. Cantik Kalau sungguh. lukis kat kertas pun kita lukis susah. Ni dia lukis tadi dekat tab ke apa tu kan? Ni, Boleh jadi saya cantik nak sign online pun tak reti. Ya? Tak cantik. Buat banyak kali ni. Itu Sign pakai jari ni tak itu jadi. bukan sebab sign online. Sebab apa? Sebab sign biasa pun memang tak cantik. tak geram. Tapi itulah, kita sebenarnya nak kongsikan ni banyak tetamu-tetamu kita yang memang pakar, hebat-hebat semua dalam seni lukisan ni. Kita belajarlah sama-sama. Kalau ada anak yang minat melukis, boleh dudukkan depan TV, kejap lagi kita belajar sama-sama dengan orang yang pakar ni, Zik. Yes, kita punya tajuk hari ni aktif melukis. Jadi terus kekal bersama kami dalam Borak Kopitiam. Kembali selepas ni. Okey, dah set alam dah nak tengok Golma Return nanti tu. Yes, panggung Sabtu. Tengok Kareena Kapoor. Kena tengok peminat Kareena Kapoor. Mesti Zik. Saya kalau Karisma. awak tu. Kakak dia. Adik-beradik lah? Karisma Kapoor. Karisma yang adik Karisma kakak. Oh, Kareena yang adik. Kareena yang adik. Okeylah, nanti petang-petang ni kita tengok sama-sama. Dia punya tajuk dia apa tadi? Golmar Return. Golma Return. Okey. Kita sekarang sebenarnya nak cerita pasal seni lukisan ni, seni belajar melukis. Lukisan ni kadang-kadang ada lukisan sketch, lukisan portrait, ada doodle, macam-macam jenis yang ada, Zik. Cakap pasal doodle, tadi tu ada viral. Adik-adik kita ni, dia melukis dekat kereta ayah dia. Oh, pasal apa tu? Ya, tengok ni. Ni viral. Dia mula-mula tengok macam, lukisan anak dia ni macam kacau kat kereta ni. Tapi bila lukis, rupanya cantik. Oh, itu yang dia buat lain-lain tu semua lukisan tu? Bayangkan, hebat tak sangat payah adik nak ni. wrap kereta, pakai lukisan anak je. Kalau ada calon-calon sikit boleh terus lukis je? Boleh lukis je. Itu yang kita nak belajar tu dengan orang yang hebat hari ni ada dalam talian bersama dengan kita ni. Yep. Encik Ahmad Farid Ashraf dan juga anaknya Ainur Sofia Ahmad Farid. Umur 10 tahun ni sekarang. 9 tahun ni Ainur. 9. 9. Apa khabar? Assalamualaikum, selamat pagi Encik Farid. Waalaikumsalam. Tu ada adiknya Adam sekali ya. Abang dia. Abang Abang dia. Adam. Hai Ainur. Okey, dia boleh nampak kita. Okey, nampak. Okey, so hari tu gambar dan juga video adik Ainur dan juga Adam kita melukis dekat kereta doodle tu viral kan. Boleh tanya tak dulu, mana datangnya minat anak-anak Encik Farid ni buat lukisan doodle ni? Dia starting budak-budak biasa kan, dia akan melukis. Daripada kecil lagi memang melukis, conteng dinding, conteng rata-rata lah meja, almari apa semua. Jadi bila dah biasa, dah lama dia dah terlampau banyak menyonteng, jadi saya bagi buku, saya bagi kertas. Lepas tu dekat sekolah pun dia melukis. Di sekolah tadika dia melukis. Dari situlah rasanya. Kiranya turun daripada ayahnya jugalah, sebab dengarnya ayah pun seorang pelukis juga ya. Ya, saya memang Kartunis. Batang dia melukis lah. Okey. Kan, Tapi bila mana kereta Cik Farid tu ada sikit calar ke kemalangan yang kita dengar cerita tu, Cik Farid macam mana terfikir nak buat doodle tu dengan anak dekat kereta tu? So kereta tu nak lukis tu takut nanti tak jadi ke apa kan, nak kena cat balik. Dia starting dia kereta tu dah memang ada crack, dah pernah accident. Lepas tu nampak buruk kan, nak cat mahal. Jadi saya cakap, tak apalah, jomlah kita lukis. Lagipun Sofia lukis pun okey juga, saya lukis pun okey juga. Jadi lukislah bagi cantik balik daripada nampak teruk macam tu kan. Ni bukan cantik balik ni, cantik sangat ni ada gini ni. Susah nak cari kereta ada design gini. Terus mahal tau Encik Farid naik ni.
Okey, nak tanya dekat adik Ainur. Ainur, Ya, selain conteng buat doodle dekat kereta tu, dekat mana lagi Ainur selalu lukis? selalunya lukis dekat dinding. Dinding rumah tu? Bukan. Dinding kereta. Dinding kereta lah. Dinding kereta. Dengar cerita ada lukis juga dekat ni bag. Ada lukis kat bag? Doodle? Ada. Ada. Dekat bawah sikit. Ada. Ada. Dia kira mana tempat boleh lukis, dia lukis lah Zik. Betul. Bila orang dah minat melukis ni, datang satu pen dengan tempat yang boleh dilukis, settle. Pegang pen tu je dah jadi Zik. Dah jadi Tengok je dah nampak dah. Tapi macam adik Ainur start melukis tu umurnya berapa? Masa dia umur 3 tahun, dia biasalah budak-budak dia conteng Conteng-conteng, biasa-biasa. Lepas tu dia dah develop dia masa umur 4 tahun ke 5 tahun tu dia dah start ada dia punya stroke dia sendiri. Awal lah awal dia dah minat dah tu nampak minat dia kat situ. Yang Adam pun buat sama kan? Doodle hari tu kan? Ada. Dia melukis juga tapi tak rajin serajin adik dia melukis lah. Adik lagi tapi minat lah. masing melukis kan? Dia kalau ayah dia sendiri dah melukis tu, darah Betul. mengalir tu. Sampai juga kat situ. Tapi adik Ainur nak tahu juga pengalaman masa melukis dekat kereta tu, berapa lama masa dia ambil nak siapkan tu? 40 minit. Ha. Berapa lama? Berapa lama lukis kereta tu? 45 minit. 45 minit. 45 minit siap depan ke belakang? Yang belakang setengah jam, yang depan tu 45 minit. Oh, buat bahagian-bahagian lah. Wow. Nah, dia ada bagi-bagi. Asalnya saya buat belakang. Lepas tu tiba-tiba viral hari tu, ada orang tanya apa tu, betul ke Sofia ni yang lukis? And then saya cakap memang saya nak lukis kat depan, tak lukis lagi. Jadi alang-alang saya cakap tak apalah, kita ambil video tunjuk Sofia yang lukis. So, orang tak percaya. Dah tengok video baru orang berjaya. Ambil video terus nampak kan? Memang betul. Dia orang sendiri yang melukis. Itu adalah satu bakat yang kita tak boleh nak beli. Kecil-kecil lagi, dia kecil-kecil lagi dah didedahkan dengan benda ni. Ya, tapi kan Nampak tak? Encik Farid, zaman sekarang cara melukis tu dah lain. Dia dah start ada yang pakai gadget. Betul tak? Ada yang lukis dekat handphone apa semua. Adakah Ainur dengan Adam sekarang ni dah lebih fokus kepada gadget-gadget ni ataupun masih lagi menggunakan cara old school? Lukisan atas kertas. Lukis atas kertas. Saya banyak pada lukis atas kertas pasal nakkan dia punya feel melukis tu lah. Lagipun Sofia dengan Adam memang saya dengan isteri tak bagi gadget. Jadi walaupun saya ada gadget untuk melukis apa semua, tapi saya prefer pada lukisan manual lah. Lukisan yang ada feel dia dekat atas kertas, dekat atas benda, dinding, beg. Something tu kita dapat pegang, kita dapat rasa. Dia punya feel lukisan dia lah. Faham. Tapi apa lukisan yang ada sebenarnya dekat atas kereta tu yang kita nak tahu, sebab nampak dari jauh tu kan nampak macam tema dia. Tak nampak sangat kan tema dia apa tu? Gambar kucing ke, pokok ke apa tu? Sofia ni dia jenis lukis benda yang dia ingat, dia nampak. Lepas tu benda yang dia memorize lah. Yang banyak kartun dia, tapi most of all kucing lah. Kebanyakan miau-miau lah kat situ kan. Minat kucing ada ni. borak kopitiam punya lah. Ini adik Ainur melukis ni? Saya guide, saya buatkan dia punya blog tulisan tu pun borak kopitiam tu. Yang lain tu memang dia yang lukis lah. Berapa lama nak siap tu Encik Farid yang borak kopitiam punya satu page tu? Kejap je tu kau kalau Sofia yang lukis. Kejap je, 20 minit tentu. Dah siap dah. Tapi dengar-dengar juga Encik Farid macam lepas gambar kereta tu viral, ada juga yang DM katanya permintaan suruh lukiskan kat kereta dia. Ada ke? Dapat tempahan? Ada yang nak minta lukis pada kereta, cover set motor, helmet, apa barang-barang dia orang lah. Tapi pasal PKP kan, masing-masing tak boleh rentas negeri. Saya dekat Penang, dia orang tak boleh datang tu, macam tak apalah, dia orang cakap lepas MCO kita datang lah, kita tengok macam mana. Belum Boleh start ada lagi. juga. Kan, sebab orang bila nampak orang yang kreatif ni kan, hasil pula sangat baik. Betul. Mana ada peluang nak tolak Orang bukan apa, orang sekarang dia nak jadi yang macam rare. Kita ada design ini rare. Betul. Kalau Lepas rare tu dah selalu kan. Encik
Farid pun ada buat kelas kan dengan cerita untuk orang luar? Apa dia? Ada buat kelas tak untuk orang luar Kelas melukis? untuk belajar melukis ni? Sebelum ni adik saya ada buat kelas, tapi saya banyak buat untuk kawan-kawan lah, anak-anak kawan-kawan ada buat kelas lah. Tapi tak adalah secara formal kan. Tapi bila MCO nak kumpul tak boleh, lepas tu nak berjumpa ni tak boleh. Jadi saya ajar yang anak-anak jiran dan anak saya macam tu je lah. Dekat-dekat tu lah kan. Dan memang kalau tengok lukisan tu, macam adik Ainur melukis tu, itu kita panggil sebagai doodle Cik Farid Ya. Doodle ni adalah lukisan yang tak ada colour kat dalam ke macam mana? Tak, doodle ni sebenarnya contengan je. Contengan tu kira dia conteng yang kita nampak teratur lah. Tu lah, bukan conteng saja-saja. Conteng vandalism lain, conteng doodle ni macam conteng melukis lah. Macam tu lah yang saya faham lah. Dia bersambung-sambung cerita dia tu. Bersambung-sambung dekat situ jugalah. Tapi bila tengok dari jauh nampak macam apa benda yang dilukis tu. Bila Orang tengok nak dekat pergi baru dekat-dekat, nampak. nak tengok baru nampak kat situ sendiri. Okey, Adik Ainur paling suka sekali lukis gambar apa? Selain kucing tadi yang kita tahu. Sekarang saya suka lukis cerita Ida di Our Lady. Cerita apa? Kartun. Oh, cerita Ida di kartun. Our Lady. Tahu Ingat tak Suluk Julan? Akasia tadi. Cerita Rahimah Tanpa Rahim. Jangan, tu nanti keluar muka lain pula tu. Tak kartun tu jadi kat situ. Okey, so ini antara adik-adik kita yang berbakat yang menggunakan kepakaran mereka untuk melukis aktiviti semasa PKP ni. Kalau kita nak tengok hasil-hasil lukisan Encik Farid dan anak-anak ni macam mana ni Encik Farid? Ada tak social media yang kita boleh follow? Macam Ainur Sofia dia saya baru buatkan dia punya ID. Ada doodlegirl_21. Doodlegirl_21 Okey, itu akan ditunjukkanlah hasil-hasil kerjanya di situ Ya. Kat situ saya collect dia punya kerja-kerja lukisan-lukisan dia lah. Akan dia-upload dekat situ. Kalau orang nak bertanya, nak belajar pun boleh kontak kat situ juga ke? Boleh, tak ada masalah. Kamu kat Facebook saya pun ada juga. Nama saya Muhammad Farid Ashraf. Facebook saya boleh cari kat situ je. Boleh DM kat situ lah. Boleh tengok-tengok juga. Cari dekat Facebook Encik Farid sendiri. Kalau nak belajar, boleh pergi ke Facebook Encik Farid. Kita nak cakap terima kasih kepada Sofia, kepada Adang, kepada Encik Farid. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bye-bye. Comel je semua. Kan? Itulah. Kan, diorang adalah menggunakan mereka punya bakat tu untuk satu benda yang berfaedah. Betul. Tapi kita kadang-kadang kita tengok, kita tak tahulah. Ada rasa macam, kenapa kita kecil-kecil dulu tak pandai buat gini Dia lain anak ni lain dia punya bakat, lain dia punya kelebihan. Jangan down. Bukan down sebab teringat zaman dulu-dulu kita main yang lukis-lukis kat dinding, bukan dinding, Buruk kat kan kertas kita tu buat. macam tiga perkataan. Okey, last hujung-hujung Main dia charade. jawapan dia kucing. Tapi bila kita lukis tak keluar gambar kucing. Itu yang kadang-kadang rasa jealous tu dengan diri sendiri tu. Itu pun teruk lukisan dia. Okey, sekarang ni kita nak tengok ada satu video yang kita sediakan mengenai lukisan barang dapur. Jom kita lukisan saksikan. gunakan barang dapur Ya, barang Jom dapur kita boleh lukis. saksikan VT dia. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini, kita dapat lihat ramai individu yang menunjukkan hasil kreativiti masing-masing. Antara hasil seni yang viral ialah lukisan yang menggunakan sos cili. Pada pagi ini saya tak berkesorangan, saya bersama dengan Syah Rumin, iaitu seorang pelukis. Okey Cik Syah, jadi baru-baru ni kita dapat lihat yang ada satu hasil karya Encik Syah sendiri yang viral di media sosial. Cik Syah boleh ceritakan sikit tak mengenai itu? Setakat ni yang viral antaranya lah saya lukis Dr. Nur Hisham guna sos cili, Tan Sri Muhyiddin Yassin guna kicap, Pavitra guna serbuk kari, dan yang terbaru lukisan yang di Pertuan Agong. Yang tu saya guna kaligrafi. Lukisan tu saya lukis sempena ni lah waktu PKP yang pertama dulu. Jadi masa ada dekat rumah tu saya terfikir sajalah nak rekod sesaja je sebab baru buat channel YouTube kan. Jadi benda tu tak sangka pula viral. Jadi benda tu asalnya spontan je. Saya ni seorang pelukis yang
saya suka cuba semua. Maksudnya dari semua medium. Saya tak meletakkan fokus pada bahan makanan. Cuma saya nak cuba lukis dalam bentuk lain. Maksudnya dalam gaya lain. Kalau biasa orang lukis guna pensel ataupun guna pen ataupun guna berus apa semua. Jadi saya saja nak luar daripada kotak. Tapi yang menjadi saya punya core interest tu ialah kaligrafi. Boleh ceritakan sikit kenapa Cik Syah memang minat dengan seni kaligrafi ni? Okey, seni kaligrafi ni kalau ikutkan dia merupakan seni yang paling tua di dunia dan antara yang paling susah sebenarnya untuk kita kuasai sebab dia terikat dengan kaedah-kaedah yang ketat. Kaligrafi ni kita kena belajar dengan guru. Itu specialnya. Kita dapat lihat yang Cik Syah ni memang ada bakat dalam melukis. Jadi kita nak tahu juga latar belakang sedikit mengenai Cik Syah. Adakah Cik Syah ni memang pergi belajar melukis ke ataupun sebenarnya memang daripada kecil memang dah suka melukis? Memang sebelum sekolah lagi saya dah melukis. Saya dah memang minat melukis dan melukis ni tak pernah berhentilah. Saya memang sentiasa melukis sampai ke hari ini. Saya memang tak pernah belajar secara formal. Jadi benda ni self-taught lah. Self-taught. Saya cuba sendiri, apa semua, latihan sendiri. Macam tu je lah. Kita kan PKP, jadi apa-apa semua berlegar dalam rumah je kan. Jadi kita cuba cipta satu apa-apa je lah aktiviti yang boleh menyeronokkan kita. Janji kita rasa benda tu bermanfaat dan kita rasa lapang lah. Hati kita rasa lapang lah. Tu je lah. Ada buah tangan sikit untuk... Oh, wah. Okay, terima kasih banyak Cik Syah. Memang terbaik Cik Syah. Okey, terima kasih. Wow, ada borak kopitiam punya lukisan lah. Ya, dekat pinggan tu. Tapi itu digunakan barang-barang dapur je, Zik. Ya. Betul lah. Memang hari ni pelukis-pelukis jemputan kita yang kita interview buatkan rasa diri kita ni macam kenapa aku tak ada bakat melukis Kita masih bertanya lagi ni. Macam saya masih bertanya lagi. Kenapa bila kita lukis kucing tu kadang-kadang tak edit kucing? Ya, sebab memang tak ada bakat. Terus terang saya cakaplah senang. Okey, ini seorang lagi sebenarnya tetamu kita yang ada bersama dengan kita ni yang memang hebat melukis tapi diaplikasikan seni lukisannya tu dalam pembelajaran. Betul. Kita gelarkan beliau sebagai Ustaz Kartun. Kita ada Encik Muhammad Nasruddin Encik Alim, Ustaz Kartun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ustaz dengan dia Kartun punya ni, papan putih kat belakang rasa macam nak buat kelas Ustaz. Nak lukis lagi. Okey, sebelum kita nak melukis tu kita nak tanya dulu mengenai terma dia tu Terma dia adalah kartun Gogi. Mungkin Ustaz boleh ceritakan apa sebenarnya kartun Gogi tu Ustaz? Okey, kartun Gogi ni dia merupakan gabungan daripada kartun dan pedagogi. Oh, pedagogi. Kartun ni macam komik, animasi kan. Pedagogi ni dia merupakan istilah di dalam pendidikan. Cara atau teknik mengajar. Bila saya gabungkan kartun Gogi, jadilah maksud kita mengajar menggunakan pendekatan kartun. Betul. Tapi macam mana Ustaz boleh terfikir nak ajar dalam teknik melukis kartun tu? Dan dia kan mungkin ambil masa yang lebih lama bila nak melukis tu kan? Idea ni tercetus waktu saya mengajar di Sekolah Kebangsaan Gurah Jaya. Waktu itu saya mengajar subjek Pendidikan Islam. Mana pelajar yang saya ajar tu merupakan pelajar yang lemah dalam Al-Quran. Jadi bila saya menggunakan pendekatan kartun dengan subjek tu, jadi pelajar tu dia minat untuk belajar, dia dapat ikuti pembelajaran tu. Jadi di situlah tercetusnya idea kartun Gogi tu. Tapi kan kalau macam ni akan mengambil masa yang lebih lama lah Ustaz untuk mengajar. Dia bergantung juga kepada pelajar tu lah. Biasanya kalau di sekolah kita ada masa yang terhad kan. Jadi dia bergantung kepada pelajar tu. Tapi teknik ni memang sangat pasti pelajar tu akan dia seronok dia sebab ada lukisan kan. Senang dia nak nampak faham. macam main-main kan. Nampak macam main-main tetapi dia ada dalam tu ilmu ada dia.
pelajaran. Yang betul. Betul. Ustaz, Dalam tapi, kita belajar pun fun juga. Betul, kena ada benda tu juga kan. Tapi itulah nak tahu, bila ustaz melukis, mengajar, suruh orang ambil note dalam segi jenis lukisan ni, anak murid pun melukis jugalah dalam notanya tu? Ya. Oh. Maksudnya dalam kelas kan, dalam kelas saya akan ajar teknik asas dulu. Setengah pelajar dia tak pernah melukis. Ada yang pandai melukis tu dia cepatlah kan. Bila pelajar yang tak pandai melukis ni, saya ajar dari peringkat asas macam mana nak bentukkan watak kartun tu, kemudian bagaimana nak mencari idea, kemudian sampailah dia dapat menghasilkan komik. Cantik. Ini hasil daripada antara pelajar-pelajar ustaz yang buat komik daripada apa yang mereka belajar Ya. Macam boleh tak kami pun nak belajar dengan ustaz lah, kita buat simple lah, belakang tu alang-alang dah ada papan putih tu ustaz. Boleh. Boleh tak kita nak buat demo sikit macam mana ustaz mengajar menggunakan lukisan ni? Boleh. Jom. Kita sama-sama lukis sekali. Kita lukis sekali. Kita tengok dulu ustaz. Kita tengok dulu ustaz. Okey, ada kertas ke ada? Kertas ada, pen yang tak ada ni. Dia atas dia melukis kartun ni asalnya orang lidi. Okey. Dia orang lidi pun fail ustaz. Jadi mungkin ustaz boleh tunjukkan dulu tekniknya. Okey, bulat ni kan? Bulat. Kemudian bawah satu garisan. Tangan bulat. Okey. Kemudian bawah seluruhnya. Ada sendi dia kat situ Ada lutut, ada siku. Ini only lah. Kemudian kita akan apa ni lah. Okey. Kenapa muka dia ada kotak tu ustaz? Ya. Nak bagi dia cantik. Okey, kemudian kita mata di sini. Okey. Hidung, mulut. Ini asasnya lah yang basic dulu Asas. Okey. Telinga. Ini rambut ke atas. Kan kemudian kita turun. Daripada orang lidi boleh jadi orang betul ni. Dia maksudnya dia punya background tu lakaran tu orang lidi dulu Lepas tu baru dia masukkan kepala, masukkan leher. Kita lakaran baju pula. Okey. Okey, nampak dah. Kemudian keluar. Wow, tergamam saya menyaksikannya. Okey, terusnya tangan. Macam gitu Apa ni? Penumbuk. Apa ni? Dia tengah buat penumbuk. Okey, dia tengah bulat kan. Okey, yang ni kita bentukkan jari. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? Baru ada jari ustaz. Okey. Jari F ni tu. Ini tempat kasut lah. Kita buatlah cantik kasut dia. Wow. Ini asasnya lah Ini proses yang pertama. Yang kedua, kita padam balik garisan yang sedikit asas tadi. Okey. Kita padam. Yang kat dalam tu tadi Yang dalam tu semua. Wow. Terus jadi kartun Jadi kartun. Okey, lebih kurang macam ni kan. Mula kita lah. Kita cantikkan watak. Gigi sikit, senyum. Apa punya ni? Kola baju. Ya, jam ke ni. Okey. Corak sikit baju dia. Ustaz, saya terlalu impress dengan apa yang terjadi depan mata saya sekarang sebab daripada satu orang lidi boleh jadi satu lukisan yang sangat cantik. Ya, betul. Hari dulu pernah lukis conteng orang lidi tak? Saya pernah conteng orang lidi tapi dapat E, Ustaz. Itu dah dia punya bakat tu dah ada dah. Cuba bakat itu bakat. Ustaz, tapi nak tahu jugalah, memang ustaz sebenarnya ada asas dalam pembelajaran seni lukisan ni ke ataupun macam mana? Saya minat melukis dia daripada sekolah rendah lagi. Okey. Di peringkat sekolah menengah, saya banyak melukis dalam majalah sekolah selama 4 tahun. Kemudian di universiti pun saya melukis juga. Saya hantar ke majalah-majalah di Malaysia.
waktu tu saya belajar di luar negara. Jadi saya hantar melalui email lah. Seriusnya saya melukis ni pada 2010. Itu paling serius lah sampailah sekarang. Lama jugalah kiranya. Tapi bila benda tu dah viral Ustaz, ada ke permintaan daripada sekolah-sekolah lain, Ustaz mainlah datang sini mengajar buat seminar ke apa kan? Sekolah-sekolah berebut nak ustaz sekarang. Okey, untuk makluman, sebelum ni saya banyak mendapat jemputan lah daripada dekat sekolah dan juga di luar untuk menjadikan nama orang tu bengkel komik pendidikan. Tapi sekarang ni dalam tempoh sekarang ni banyak program saya buat pada online lah. Okey. Kelas online lah, PDPR lah sekarang ni Ustaz ya? PDPR, ya betul lah. Kelas online tu untuk anak murid di sekolah Ustaz saja ke ataupun terbuka untuk orang lain? Untuk umum, seluruh Malaysia. Oh boleh, semua boleh. Tapi Ustaz, saya serasanya macam tertarik dengan hasil-hasil lukisan daripada anak-anak murid Ustaz tadi yang ada cerita apa semua tu. Ada betul lah. Tengok ni Kelas adik-adik. boleh buat selama 5 bulan. 5 bulan Itu apa? Untuk completekan kos dia ke macam mana Ustaz? Completekan daripada asal langkah demi langkah. Saya akan ajar langkah demi langkah. Oh, okey. Wow, saya sebenarnya baru dengar pasal kartun Gogi ni dan saya dah mula tertarik, rasa macam nak join kelas Ustaz ni nanti Ustaz. Jangan lupa daftar. Boleh daftar. Wah. Tengok kat situ Aziz, tiba-tiba seorang yang dah besar sikit. Yang lain semua adik-adik kita je. Biar kita tuntut ilmu sampai bila-bila ni. Tapi tu lah Ustaz, kalau nak join tu macam mana Ustaz? Kalau nak join, kalau adik-adik di luar sana nak join, jangan lupa ikuti Facebook Ustaz, Nasrul Ustaz Kartun. Nasrul Ustaz Kartun ya? Nasrul Ustaz Kartun. Nanti ada maklumat dalam tu, bolehlah menghubungi Ustaz. Boleh hubungi Ustaz lah. Jadi kan? Dek Zik boleh Dek Zik? Saya akan cari Ustaz nanti Ustaz. Jangan lupa kita calling nanti Ustaz. Baik. Alright, itu dia Ustaz Kartun kita. Terima kasih, Muhammad Ustaz. Nasrullah Assalamualaikum. Cik Alim Baik. yang mengajar kita mengenai lukisan tadi. Betul. Saya rasa ada satu ilmu baru yang kita dapat tadi. Daripada orang lidi boleh jadi, tengok tu. Betul. Kita sebelum ni kita tak complete tu yang tak jadi tu. Ustaz, terima kasih Terima banyak-banyak. kasih Ustaz. Sebab sudi bersama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sebenarnya itulah tadi kata buat apa ni? Ulat lidi kan? Bukan ulat lidi apa? Orang lidi. Ulat lidi pula dah. Orang lidi. Kalau kita kembangkan boleh jadi gitu Zik. Kan? Tapi nanti kita belajar lah tu. Belajar kan. Rupanya daripada tulang boleh jadi ada isi. Kejap lagi kita akan banyak lagi benda mengenai lukisan yang kita nak kongsikan kepada anda. Tapi sebelum tu, jom kita masuk TV dulu. Bersama dengan Ferina. Nice. Oh, aduh. Oi, lenguh bingang. Allah. Assalamualaikum. Saya ni memang minat melukis. Tapi bila dah berusia ni orang cakap kadang-kadang lenguh badan. Nasib baik ada ni. Joint Spray. Satu produk daripada Ferina. Produk tradisional yang beraroma membantu melegakan sakit sendi. So, bila kita cakap pasal sakit sendi, biasanya sakit kaki, sakit lutut lah, lenguh pinggang. Tapi sebenarnya Joint Spray ni saja juga bertindak sebagai minyak angin moden. Sebab tekstur dia yang berminyak dan ada aroma yang menenangkan. Bantu beri kelegaan pada bahagian yang sakit. Tak kisah bagaimana badan anda, bolehlah ganti minyak urut dekat rumah tu. Jadi bukan setakat untuk orang yang aktif bersukan ke, kecederaan bersukan ke, ataupun warga emas yang sakit lutut, sakit pinggang, nak solat pun susah. Tapi juga kalau macam pening-pening pun boleh spray saja di tangan, kemudian hidup. Bau dia menenangkan, sting aku. Kalau pilot lori yang drive jauh-jauh, sakit pinggang kan, spray saja. InsyaAllah lega. Dan kalau ibu hamil pun, insyaAllah boleh pakai. Tak ada kesan sampingan orang kata, sebabnya bahan-bahan Joint Spray ni semua bahan natural. Ada minyak kayu putih, ada minyak serai wangi, batu sauda, kemudian ada mentol yang buat rasa segar tu. Dan juga ada orang cakap lavender yang buat rasa menenangkan. Joint Spray juga telah diluluskan Biro Farmasi Kebangsaan, berdaftar dengan Kementerian Kesihatan, dijamin selamat insya-Allah. Dan ada testimoni customer cakap jimat pakai. Sebab apa? Sebab dia spray 1-2 kali je sehari dah rasa lega tu kata. Ni bukan kami kata, customer yang kata. Jadi hari ni bagi anda yang ada masalah sakit lutut, bolehlah dapatkan kami sure. Ambil 2 botol Joint Spray, tahan 60 hari sebab free ni 1 joint guard
Gad lutut ni tak panas, tak bergulung, selesa. Dan kalau yang lengur-lengur badan boleh dapatkan package basic ini satu botol, atau nak try dulu pun boleh. Ada package comel ini. Jadi cara nak dapatkan mudah saja sebab ini ada diskaun. Scan QR code yang dipapar di skrin anda ataupun terus boleh call atau WhatsApp nombor yang tertera di bawah. Kita jumpa lagi. Spray-spray dah hooray. Gini memang konsep dia semua melukis ni, Zik. Ya, betul. Sebab tajuk kita pun aktif melukis. Kejap Betul. lagi ada ramai lagi mereka yang berbakat sangat-sangat dalam lukisan ini untuk bersama dengan anda. Jadi jangan pergi mana-mana. Stay dalam Borak Kopitiam, okey? Betul. Standbykan kertas, lepas ni kita belajar sama-sama. Boleh. Kembali selepas ni. Kembali lagi dalam Borak Kopitiam. Dah ada kertas, dah ada pen, dah ada pensel semua, pemadam dah siap. Ada. Dah ada. Kita ada kertas je depan mata Kita depan ada dalam bayangan dululah. Dah, kita belajar lah. Kita belajar tengok dulu. Okey, dan kepada yang share kat kami anda punya bakat melukis dekat Facebook Borak Kopitiam tu, terima kasih banyak-banyak. Dan sekarang ini kita bersama dengan seorang lagi pelukis yang merupakan pereka bentuk bandar, yang merupakan seorang urban designer daripada Hebat Selangor. orangnya. Kan? Dan juga merupakan seorang pelukis masa PKP. Pelukis ilustrasi, dia lukis bangunan-bangunan, Zik. Ya, kita bersama ada. dengan Syami Daud. Assalamualaikum, Syami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Syami. Wow, nampak dekat background belakang tu. tu background kau main cantik. Ni hasil-hasil PKP ke, Syami? Ya betul. Ni hasil-hasil PKP lah sepanjang daripada tahun lepas ni PKP kita bawa ke tahun ni punya. So kita tahun lah. besar-besar lah. Macam Syami sebagai seorang pereka bentuk bandar kan? Ya betul saya. Jadi memang kiranya tahulah pasal kedudukan bangunan-bangunan yang ada kat bandar serata Malaysia ni. Yang mana tempat-tempat menariknya Saya tahu dan juga saya merupakan seorang graduan dalam bidang seni bina. So melukis bangunan ni sesuatu yang tak asing lah buat saya. Maknanya ini awak punya makanan lah. Tapi memang dekat luar sana memang ramai talented, ramai gifted. Tapi macam saya lebih kepada latihan yang berterusan yang saya buat. Saya kalau ikutkan dah lebih kurang 10 tahun dah saya melukis. Lama kan. Tapi nak tanya Syami lah. Kan, Syami ada melukis dan kumpul bangunan dari setiap negeri. Betul? Betul. Okey, jadi sekarang progres dia sampai mana dah? Negeri mana dah sampai ni? Okey, kalau boleh tengok dekat belakang saya ni, sebenarnya ini adalah compilation ke semua negeri yang ada dalam Malaysia lah. Saya collagekan ke semua building yang menarik di setiap negeri. 13 negeri dan juga 3 wilayah persekutuan lah. So yang ni adalah lukisan saya yang hujung tahun lepas lah. So yang ni lukisan berskala besar. So dia memerlukan masa yang sedikit lama. Tapi Alhamdulillah saya berjaya menghasilkan 4 lukisan bersaiz A1 yang mengandungi semua 16 negeri di Malaysia lah. Syami, macam bila first PKP dulu dah start ni kan. Syami macam buat challenge kan, satu hari satu ilustrasi kan, macam itu Betul, yang tu sebenarnya tercetus masa the first 3 months of PKP lah, yang tahun lepas kan. The first 3 months tu memang kita work from home, so kita ada extra masa. So saya rasa macam nak buat something yang, sebab sebelum ni saya bekerja secara sepenuh masa dan hanya melukis during my free time. So bila kita ada extra masa ni, saya cuba untuk konsisten dan lukis setiap at least 1 atau 2 lukisan lah sehari. Dan lukisan bangunan tu kan, dia ada rujukan bangunan yang gambar tengok kat Google ke, ataupun memang daripada imaginasi je dah terus lukis? Okey, ada lukisan yang saya pernah hasilkan sebelum ni sebab basically before COVID ni kita ada aktiviti urban sketching. Setiap hujung minggu kita keluar dan kita melihat sendiri bangunan tu depan kita lukis. So bila masa PKP ni kita tak boleh nak keluar, jadi saya tak stop dekat situ je. So kita ada banyak sumber. So kita boleh Google, kita boleh cari dekat Pinterest, pelbagai rujukan, dan ada juga few images yang daripada saya punya phone gallery lah, camera gallery lah. So kita boleh tengok balik dan kita lukis daripada situlah. Dan awak punya lukisan ni, Syami, awak guna colour apa ni? Adakah watercolour ke, crayon ke, ataupun marker ke?
saya gunakan watercolor, warna air. Warna air, okey. kan? Maksudnya kena ada lakaran dululah macam dalam ni, lepas tu baru diwarnakan Betul. Sebab saya punya lukisan basically kita panggil sebagai architectural sketching lah. So lukisan saya ni walaupun tanpa penggunaan warna air tu dia dah dikira siap lah sebab dah ada lakaran menggunakan pen. Tapi bila dah lama sangat kita pakai black and white je, so saya rasa macam nak letak sikit, bagi ceria sikit pun kan. So saya mula menggunakan watercolor lah sebagai medium. Nampak sekejap betul dah siap lukisan tadi tu Berapa lama masa dia ambil untuk selalunya nak siapkan satu lukisan? Especially macam kata tadi buat A1 tu kan, besar tu. Okey. A1 ni ambil masa yang agak lama sikit lah. Cuma saya at least sehari ataupun 2 hari saya boleh habiskan satu size A1 lah. Tapi selalunya yang bersaiz A4 tu saya hanya perlukan dalam 40 minit untuk lakaran menggunakan pen dan kemudian another 40 minutes untuk penggunaan warna air lah. Sebab sketching ni dia tak perlu lama sangat. Sketching ni dia macam secara asasnya hanyalah lakaran kasar saja. So dia, kalau kita consume terlampau lama sangat pun kita akan rasa boring. So saya memang praktis untuk hasilkan setiap lakaran tu dalam tempoh masa yang singkat lah. Betul. Okey, tapi kalau setiap kali Syami melukis tu, Syami memang just lukis untuk kepuasan diri sendiri ke kan? Untuk penuhkan minat sendiri ke ataupun Syami memang ada plan untuk menjual lukisan-lukisan Syami ni? Okey, sebenarnya memang saya melukis pada asalnya memang sekadar hobi lah. Dan saya pun terlibat dalam bidang yang memerlukan saya melakar untuk design semua kan. So tapi bila saya post dekat Instagram, saya share dengan follower saya berkaitan dengan proses, ada juga orang yang berminat. So the first 3 months of PKP tu saya berjaya menghasilkan dalam 30 lukisan besar A4. Yang tu saya jual lah untuk, sebab ada ramai yang request untuk beli. So saya post di Instagram dan alhamdulillah 30 tu sold out dan kemudian saya jual juga dalam bentuk printed version di mana harganya lebih murah dan mampu milik lah. So maknanya sebab saya selalu membawakan macam saya nak beritahu yang karya ni karya untuk semua. So you boleh enjoy tengok dan juga you boleh beli dengan harga yang mampu milik lah. So saya memvariasikan. Maksudnya tadi kan kita tengok yang dia buat laju tu kan, tengok ni yang macam time lapse punya kamera video ni. Rasa macam senang je dia lukis ni. Itu lah tu, nampak dia tap siap. Tak ada macam detail sangat pun Kan, tapi bila dah siap dia, Allah cantiknya macam gambar betul. Ya, tapi itulah Zik, sebab itulah katanya 30 yang dia buat 30 terjual Zik. Ya. Dah jadi macam kiranya dalam mana kita ber-PKP ni ada sumber pendapatan lain lah betul, secara tak langsung lah. Tapi ada juga few artwork yang saya simpan sebab rasa macam ada, bila kita produce artwork ni ada something yang macam more sentimental value, so saya tend to simpan lah artwork tu. Tapi kan awak lukis gambar rumah orang, lukis gambar bangunan di seluruh negeri kat Malaysia. Awak ada lukis gambar rumah sendiri tak? Gambar rumah sendiri ada sebab rumah saya, parents saya ada di Alostar, Kedah. So bila saya rindu tu kadang-kadang saya lukis scenery dekat Alostar kan. So macam walaupun saya di Shah Alam, so saya dapat kita boleh travel melalui lukisan lah somehow. Saya lukis mana-mana tempat yang saya teringin nak pergi tapi masa PKP ni kita tak boleh pergi. Jadi kita lukis ilustrasikan dalam bentuk lukisan. Faham. Tapi bila dah melukis gambar rumah sendiri, macam ada tak permintaan daripada orang luar kata, saya nak bagi gambar rumah saya awak lukiskan boleh tak? Ada tak? Yang tu ada juga permintaan, tetapi saya limitkan lah sebab saya pun ada ada komitmen full, ada day job. So saya hanya ambil bila saya rasa saya boleh fulfill tu. Kalau tak, saya main ambil je semua, saya tak dapat nak fulfill. So saya rasa akan menjejaskan lah somehow reputasi on arts ni. Quality over quantity. Betul. Nampak bijak kan? Tapi itulah Zik, kadang-kadang teringin juga nak ada lukisan gambar rumah sendiri. Nak tahulah anggarannya berapa selalunya kalau charge-nya tu. Dia nak buat rumah dia. Boleh. Saiz lukisan ni selalunya saya produce dalam sebab saiz A3 lah. Kalau A3 tu saya rasa dah very presentable untuk kita gantung dekat rumah kan. So lukisan ni anggaran harga dia, ini masalah semua artis lah sebab kita tak tahu untuk letak harga untuk kita punya artwork ni kan. So saya berdasarkan reference, berdasarkan details, berapa banyak penggunaan details dan
lagi detail rumah tu, lagi banyak detailing yang perlu kita buat. So harga dia berbeza dari situlah. Ya. Anggarannya kalau starting price. Starting price untuk dalam A3 size tu lebih kurang dalam 300 ke 500 macam tu. Ya, betul. Ikut detailing. Kalau lagi detail lagilah mahal sikit kan. Betul. Masa, tenaga, warna. Ya, kalau nak murah, kita minta lukiskan tiang elektrik je. Jadi satu je kat situ. Jadi murah sikit. Betul. Tapi bagi saya harga tu sebenarnya perkara kedua, sebab bila seseorang tu nak commission seseorang artis untuk melukis something, so dia kena tahu value setiap artis tu. Sebab macam saya hanyalah seorang part time artis, bukan full time. So kalau rate bagi artis yang dah recognize mungkin berbeza lah, slightly berbeza, dan juga harga mereka lebih mahal lah. Faham. Maksudnya yang ada nama tu macam ada brand dia jugalah. Betul. Macam kita beli barang ada brand dia mahal kan. Macam kalau kita tengok Syami punya background sekarang ni meriah. Rasa macam kita ada dekat situ. Oh, betul. Sebenarnya background ni saya baru tukar. So the last 6 months ago saya punya background lain. So saya pakai lukisan saya tu sendiri untuk buat saya punya wallpaper background ni lah. Ya, baik pakai lukisan sendiri kan. Yalah, ni untuk PKP yang ni dah berapa banyak lukisan dah yang siap ni? Saya rasa sepanjang setahun kita di dalam wabak COVID ni, saya rasa lebih daripada 70-80 lukisan macam tu. Banyaknya. Ni lagi bila kita PKP lagi ni ada lagi masa untuk melukis lagi lah banyak kat rumah. Betul, tapi sebab saya bekerja dalam sektor pembinaan, so saya bekerja seperti biasa. Yelah pembinaan jalan, betul. Macam mana kalau kita nak berkenalan dengan Syami ni? Nak berkenalan saya aktif di media sosial di Instagram. Boleh cari Instagram saya Syah Daud. Dekat situ memang saya share dekat skrin kita ni. Saya buat drawing semua kan. Tapi kalau berminat untuk mendapatkan karya saya dalam bentuk original ataupun printed version, boleh visit di Instagram Lukis Lokal. Lukis lokal. Boleh tengok dekat situ hasil kerjanya Ya, itu dia. Betul. Banyak benda yang kita dapat daripada Syami hari ni. Sebenarnya banyak lagi kita nak borak Syami kan. Banyak lagi gambar kita nak hantar suruh lukis. Nanti kita request lah, nanti kita DM Syami Boleh insyaAllah. Cantik. Okay, Syami, terima kasih banyak-banyak sebab sudi luangkan masa bersama Borak Kopitiam hari ni. Terima kasih kepada tim Borak Kopitiam. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Tu dia. Nanti boleh lukis set Borak Kopitiam ni. Lah, betul lah. Ni kira macam bangunan juga Betul. Boleh je ada macam lukisan-lukisan gini dia tera. Ya, ada satu lagi ni mengenai lukisan ni. Kan tadi kita tengok Syami melukis bangunan. Yang lukis lakaran awal tu adalah arkitek. Betul tak? Ini tapi lukisan yang sama juga lebih kurang. Lukisan bangunan juga persis arkitek orang cakap, tapi yang hasilkannya tu adik kita umur baru 13 tahun je. Wow, sangat-sangat membanggakan. Jadi jom kita saksikan lukisan persis arkitek. Baru berusia 13 tahun tapi lakarannya seperti arkitek. Hebat weh adik ni. So sekarang ni kita bersama dengan Encik Hardi dan anaknya Airil Haziq. Hai, Assalamualaikum. Macam mana Airil start minat melukis lakaran bangunan ni sebenarnya? Tentu dengan ada 5 lah. Dari kecil memang suka tengok bangunan-bangunan, rumah di sekeliling. Jadi bila balik rumah, saya cuba nak lukis balik bangunan-bangunan yang saya jumpa tu. Dan saya akan tambah balik desainnya lebih cantik. Macam Encik Hardi sendirilah, macam mana boleh melihat bakat Airil ni sebenarnya? Airil ni dari kecil lagi dah minat melukis. Saya belikan whiteboard yang kanak-kanak. So selalu memang terlajak ke lantai lah. Dia punya lukisan tu. Semua bakat dia masa dia umur 10-11 tahun tu lebih menonjol lah. Mungkin ke masa mak dia pregnantkan dia kan, mak dia suka tengok lukisan, suka tengok rumah-rumah ke macam mana? Tak ada lah pula macam tu kan. Tapi mungkin kurniaan Allah SWT kan. Mungkin bakat tu memang dah ada dalam diri dia. Itu, betul setuju. Sekarang ni yang tular adalah terowong yang nak menuju ke surau tu kan. Mungkin Airil boleh ceritakan mana datangnya idea nak buat benda tu sebenarnya? Saya dapat idea ni waktu berdoa. Dia bentuk dia seperti tangan yang sedang berdoa. Dia nampak untuk tengah berdoa. Gambar ni pun laluan ke surau sekolah dan terowong dalam ada
Dah lah. Selain daripada terowong, mungkin Ariel boleh ceritakan apa lagi dua model ni? Hari ni adalah masjid modern State Mosque, dan hari ni dia banyakkan bentuk geometri dan segitiga dan banyak pencahayaan semula jadi yang boleh masuk dulu sebab dia banyak kaca lah. Alright, macam mana sebenarnya dapat idea nak buat masjid ni? Saya semua lukis dah. Dia nampak bentuk saja, betul boleh jalan lah. Pencahayaan kan, kenapa buat macam itu? Nak kurangkan penggunaan elektrik dan kos elektrik. Ni adalah rumah pintar. Dia banyak kegunaannya. Dia menggunakan tenaga solar dan ni dia gunakan air hujan untuk menyiram pokok secara automatik. Dan kelebihan rumah pun juga ada courtyard di tengah-tengah rumah yang banyak cahaya semula jadi juga boleh masuk. Mungkin peranan Encik Hardy sebagai bapa untuk mengetengahkan lagi bakat Ariel ni. Saya pun agak terkejut dengan isteri. Cuma dari situ, saya cuba memenuhi keperluan dia lah. Sediakan bahan-bahan yang dia perlu. Saya banyak memberi galakan dan dorongan. Mana tahu kan, nanti satu yang luar biasa akan berlaku. Okay, apa perasaan Ariel bila melukis ni sebenarnya? Saya rasa memang minat sangat melukis ni. Sebab dia banyak art, feeling, dan mungkin dia ada makna-makna dia sendiri, konsep. Dan cita-cita pun memang cita-cita saya sangat jadi arkitek. Bakat yang sangat luar biasa. Kami sentiasa mendoakan terbaik untuk adik Ariel dan Encik Hardy. Terima kasih banyak. Semoga menjadi inspirasi kepada semua orang. Terima kasih. Thank you. Kalau pandang tadi tak ada suara, ingatkan ni adik yang melukis yang pakai tudung sebelah tu tadi. Comel juga nampak adik tu. Itu akak. Oh, itu akak. Itu akak. Alright. Okey, kita nak berkongsi juga ni untuk semua penonton 13 Mari Bermain Muzik. Jadi tahukah anda tahap kegembiraan di Malaysia menurun sejak 2018. Ya, Nestle Lactogro, jenama yang memupuk Grow Happy, akan berkongsi tips meningkatkan tahap kegembiraan anda sekeluarga. Jadi kita ada videonya. Lihat bagaimana muzik memberi manfaat kepada si manja dengan tip inspirasi Grow Happy 13. Mari bermain muzik. Ya, dedakan si manja dengan muzik agar dapat membantu perkembangan emosi, komunikasi, mental dan fizikal mereka. Papa dan mama boleh memilih lagu yang menarik untuk si manja ikut. Kegembiraan si manja boleh dibantu dengan Nestle Lactogro yang mengandungi bakteria baik probiotik L-Reuteri agar mereka boleh belajar muzik dengan perut yang selesa. Betul. Okey, kita nak sambung lagi bercerita pasal seni melukis ni. Tadi dah macam-macam pattern kan. Doodle, gor-gor apa? Gogi. Kartun Gogi. Gor-gor apa? Kartun Gogi. Kau jangan gor-gor. Kartun Gogi. Ingat yang gor-gor. Kartun Gogi. Yap, ini pula ada satu lukisan potret stencil. Tapi adik yang akan bersama dengan kita ni, dia viral disebabkan Remy Ishak ada DM dia. Nak beli foto. Sebelah tu lukisan gambar Remy tu. Kan, itulah gambar tu yang nak dibeli. Itulah gambar yang dilukis, yang viral sampai Remy Ishak DM dia. Terkejut dia. Kita tanyalah perasaan dia macam mana bila Remy Ishak tu tanya dia macam tu kan, DM kan. Ya. Jadi ada bersama dengan kita sekarang ni. Mir Emeline Safia Hazil Azran bersama dengan kita sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Sekejap, adik ke? Adik lah. Adik lah. Sebab kita umur lebih Aziz kurang ni. umur dah dekat 35, Zik. Lupa umur sendiri. Umur awak yang 35. Okey, kita panggilnya Mir Emeline Safia. Yes, betul. Boleh panggil Mir je. Mir je. Okey, Mir. Nak tahu dulu yang benda yang viral lah. Selalunya kita nak tahu yang tengah in sekarang ni. Katanya Remy Ishak siap DM nak minta gambar tu ya? Betul. Sebab sebenarnya saya buat gambar tu untuk Remy Ishak daripada fan club dia. It was order lah daripada fan club untuk diorang bagi hadiah dekat dia masa meet and greet. Tapi lepas tu saya post kat Twitter. Sajalah post untuk dokumen sendiri. Untuk share. Saja nak share. Tiba-tiba post tu viral sampai Remy Ishak sendiri komen. Dan 2 hari lepas tu dia ada hantar saya DM untuk beli lukisan tu sendiri. Jadi macam mana? Terjual lah. Berdebor tak nak reply tu? Itulah mula-mula tak tahu juga nak cakap apa. Lepas bincang dengan fan club dia apa semua. Jadi saya terpaksa bagi tahu Remy lah yang fan club dia dah beli untuk bagi dekat dia balik. Alright. Dah kantoi. Tak ada surprise dah kantoi. Itulah. Okay. Alright, ini lukisan stencil nama dia, betul tak Mir? Betul, stencil art, yes. Kalau kita nak cuba fahamkan, kalau tengok ada lapisan cat. Apa sebenarnya teknik stencil ni, Mir?
teknik stencil art ni sebenarnya kita guna lapisan nipis macam plastik ataupun kertas. Untuk saya guna plastik lah. Jadi kita ada gambar apa yang kita nak lukis dan kita akan potong bentuk untuk setiap warna yang kita nak tu. Dan lepas tu kita akan cat ikut setiap layer tu lah. Dan jadi hasil masa gambar. Satu gambar tu selalunya berapa lapisan cat tu? Kalau yang mudah mungkin dalam 5 atau 6, tapi kalau yang lebih detail saya akan buat dalam 9 ke 10 lapisan. Banyak. Tapi apa kelebihan lukisan stensil nak dibandingkan dengan lukisan-lukisan lain, Mir? Untuk saya sendiri, saya rasa kelebihan stencil ni sebab kita boleh guna balik stencil tu banyak kali. Jadi sekali potong, kita boleh buat beberapa gambar yang sama dan boleh eksperimen dengan warna-warna yang ada lah. Contohnya macam ni gambar Datuk Siti. Tak nampak kot. Okey. Ini gambar Datuk Siti yang saya dah buat. Okey. Dia. Dan ni stencil dia. So stencil ni saya boleh guna balik beberapa kali untuk buat gambar yang sama. Oh, dan tukar warna. Lah, kira dia dah ada orang cakap dia punya ni lah, acuan dia lah. Acuan. Betul. Tapi macam dari segi yang cat yang digunakan tu macam cat dinding ke? Tak, saya guna cat akrilik macam orang biasa guna untuk lukisan. Painting. Oh, okey, cat untuk lukisan lah. Dan pemilihan warna tu selalunya macam mana, Mir, bila nak hasilkan lukisan tu, Mir? Pemilihan warna, kebanyakannya saya akan ikut gambar asal. Jadi gambar yang diberikan tu saya akan guna balik ton-ton yang dah ada dalam tu untuk setiap layer tu lah. Wow. Harry Potter pun ada. Ini tiba-tiba kalau Daniel Radcliffe nak DM kan? Can I got the picture? Actually, this picture fan club you order. Nampak tak? Awak peminat Harry Potter ke? Banyak gambar pelakon-pelakon Harry Potter. Hermione pun ada tadi. Itulah terpengaruh dengan sekarang kan Harry Potter famous balik. Jadi saya banyak buat lukisan tu balik lah. Mir, tapi kan nak tahu, Mir, macam lukisan teknik stencil ni, dia hanya sesuai untuk potret muka orang dan juga macam kucing ke? Dia tak boleh buat bangunan-bangunan? Boleh sebenarnya. Boleh juga? Boleh. Cuma untuk bangunan selalunya dia macam lain lah dia punya kategori tu. Jadi saya pernah cuba sikit-sikit tapi tak pernah buat lagi full stencil bangunan. Tapi awak lebih kepada potret lah kan sekarang? Yes. Alright, kalau saya macam awak punya hasil lukisan ni kan, Mir, ada tak orang yang offer nak beli selain daripada Remy Ishak? Ya. Sebenarnya saya pun terkejut lepas saya share ramai yang nak beli dan sampai sekarang saya rasa untuk order custom je dah lebih 40 lukisan kot saya buat sejak PKP tahun lepas. Wow, itu semua yang dah siap, yang dah diberi kepada pelanggan tu lah. Yes, semua yang dah bagi kepada pelanggan. Okey, maksudnya kalau nak tu memang kena bagi gambar sendirilah Bagi gambar sendiri dan selalunya saya akan bagi tahu untuk pilih gambar yang close up dan make sure gambar tu clear lah sebab untuk stencil art lagi clear gambar tu lagi banyak detail saya boleh nampak dan kalau lagi detail hasil dia pun lagi cantik lah. Ni ramai yang minat ni sebenarnya nak bertanya harga tu kalau nak buat tu macam mana? Saya ada jual. Kalau saiz kecil macam ni, saya jual mula daripada harga 150. Saiz kecil tu saiz apa? Saiz yang lebih besar. Yang kecil macam belakang. Yang ni saiz 8x8 inci. Okey, 8x8. Dan ada juga saiz A3, A2. So daripada 150 hingga RM500 lah. Range harga. Wow. Kalau anda nak buat, kena tunggu. Kena beratur, order kena banyak, queue. Sebab ramai yang order dekat Mir ni. Jadi Mir, macam mana kalau mereka semua ni nak tengok-tengok awak punya hasil karya dan kalau nak order ke apa ke, boleh pergi ke social media Mir ke? Yes, boleh. Kalau berminat nak lihat hasil kerja saya ataupun nak tempah, boleh pergi ke Instagram saya, Mir Emily. Alright, boleh pergi ke situ, hantarkan gambar dan boleh deal lah harga nanti kat situ macam mana Boleh. Tapi kalau untuk hasil karya yang macam ni kan, betul. Ini kadang-kadang boleh bagi bagi buat hadiah tau. Ya, Mir, nanti saya hantar gambar saya boleh? Ya. Boleh. Nice. Biarkan 2-3 bulan baru buat, Mir.
Janganlah buat nanti kita DM sebab ramai pula ni daripada tadi lukisan-lukisan semua nak hantar gambar ni. Banyak gambar kita nanti ni. Terima kasih Mir. Nanti kalau sesiapa yang berminat tu boleh terus kontak Mir dekat Instagram Okey, terima kasih. Stay safe. Sama-sama Mir. Selamat maju jaya. Assalamualaikum. Thank you. Wow, seorang yang sangat talented. Kan, lukisan stencil pula yang kita belajar. Dah kira tak berapa gambar kita nak dapat ni sekarang ni? Tadi kalau kira-kira dah ada kartun 4 Gogon. chance untuk kita dapat gambar ni. Kartun doodle, Gogon. Kartun Gogi. Dengan ni stencil. Stencil dengan bangunan tadi. Oh, bangunan 4 dah. 4 dah. Okay. Kejap lagi. Ini bukan lukisan tapi ini ada Jom Masuk TV yang kita nak tunjukkan kepada anda. Barang apa lagi? Jom kita saksikan. Bersama dengan Absol Beauty. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Sis Aida, founder Epsel, kopi yang dah 5 tahun berada di pasaran. Sebelum ni Epsel Cafe berada di farmasi-farmasi terpilih di seluruh Malaysia, khasnya di sebelah utara sana. Epsel Cafe dirumus khas oleh Sis Aida sendiri, pakar herba lulusan UPM. Epsel Cafe baru 1 tahun membuka peluang untuk ejen. Kami sudah mempunyai lebih 16,000 orang ejen di seluruh Malaysia. Epsel Cafe bukan kopi percampuran biasa. Epsel Cafe mempunyai gabungan empah herba yang sangat baik untuk kesihatan. Epsel Cafe dapat memberi anda tenaga, menghilangkan lesu-lesu badan, tahan lapar dan tahan mengantuk. Kini, Sis nak ajak penonton-penonton kat luar sana, jom sertai ejen bersama kami buat duit tepi berkepuk-kepuk, kerana kebanyakan ejen kami hanya suri rumah sahaja dapat jana pendapatan belasan ribu ringgit, puluhan ribu ringgit setiap bulan. Kerana Epsel Cafe, ejen kami bukan sekadar dapat untung runcit tapi dapat gaji bulan setiap bulan bersama slip gaji yang diterima oleh pakai bank dan juga duit tabung tahunan yang diboleh klaim setiap hujung tahun. Malah marketingnya disediakan oleh HQ maha dahsyat, TV, billboard, radio dan banyak lagi yang sis tak dapat nak cerita dekat sini. Okey, jom sertai ejen bersama kami buat duit tepi berkepuk-kepuk. Kebanyakan ejen kami hanya suri rumah sahaja dapat jana pendapatan tetap setiap bulan belasan ribu ringgit, puluhan ribu ringgit. Ayuh tim Epsel, kita buat sama-sama. Sis akan guide anda sampai jadi. Ayuh tim Epsel, kita gegarkan Malaysia. Ayuh tim Epsel, kita buat sampai jadi. Tetapkan impian, tetapkan gaji impian anda sendiri. Pek orang berhantu, salam sayang daripada Sis Aida. Pek orang berhantu, jom join Teen Agent bersama kami. Salam sayang, Sis Aida, Pek orang berhantu. Bye. Alright, okey. Kita nak berhenti rehat kejap ni Zik, tapi lepas ni kita nak bagi tahu lah, kita akan bersama dengan pelakon drama yang tengah main sekarang. Yang main lestik-lestik tu. Melestik ke hatimu. Kita lestik kejap lagi bersama dengan pelakon-pelakonnya. Akan bersama dengan kita selepas ini. Kembali dalam Borak Kopitiam. Kita ada something nak tunjuk kepada anda. Satu lagi produk dalam Jom Masuk TV. Jom kita saksikan. Hai, Assalamualaikum semua. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton pada hari ini. Okey, harap semuanya berada dalam sihat selalu. Saya Azim Makno atau lebih dikenali sebagai Jimmy, merupakan pengasas untuk jenama tudung labuh Jimmy Scarf di Malaysia. Okey, bagi yang belum mengenali tudung labuh Jimmy Scarf, kami merupakan pengeluar tudung labuh yang menggunakan corak tersendiri. Okey. Untuk hari ini saya bawakan satu koleksi terbaru daripada Jimmy Scarf, iaitu Laura Semi Instant bersempena ulang tahun Jimmy Scarf yang keempat. And then tanpa membuang masa, di sebelah saya model akan menunjukkan cara-cara untuk memakai tudung semi instant ni. Okey, macam kita lihat model sarung tudung semi instant ni seperti biasa, and then kita boleh tengok soft awning yang senang mudah dibentuk. So kain yang sebelah kanan kita naikkan ke atas kepala dan boleh adjust mengikut bentuk muka dan pinkan di sebelah kiri muka, bawah telinga. And then kita boleh lihat kelabuhan depan dan belakang tudung semi instant ni, labuh yang boleh cover semua sekali.
So, sesiapa yang berminat dengan koleksi terbaru daripada Jimmy Scarf Laura Semi Instant ni, korang boleh dapatkan di website Jimmy Scarf www.jimmyscarf.com ataupun boleh terus mendapatkan melalui reseller sah Jimmy Scarf, ejen ataupun stokis yang berdaftar di seluruh Malaysia. Alright. Tak tiba-tiba rasa macam teringin nak beli Jimmy Scarf tu. Oh, awak nak bertudung pula ke? Bukan. Tak adalah nak hadiahkan kat orang. Okey. Nampak cantik yang ada bunga-bunga kat situ kan. Orang yang pakai pun cantik. Seperti yang kita janjikan tadi, kita akan bersama dengan pelakon-pelakon melestik ke hatimu. Betul, kita ada Andy Bernardi dan juga Putri Sarah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar kalian berdua? Baik. Alhamdulillah. Okey, kita nak cerita pasal melestik hatimu ni. Mungkin Andi boleh ceritakan sikitlah dulu. Apa sebenarnya plot drama ni, dia punya sinopsis lah. Cerita dia pasal apa tu? Pasal apa sebenarnya? Cerita dia ni sebenarnya kalau kita cerita secara keseluruhan, cerita dia pasal it's a family lah, family Haura sebenarnya. Haura tu adalah sekarang ni dia jadi isteri saya, baru je jadi isteri saya. Alhamdulillah. Dan saya ni kiranya calon menantu yang paling disayangi lah kat situ. Antara awak dengan boyfriend dia tu memang dia pilih awak lah. Yang boyfriend dia tu Hafiz Rosdi. Okay, kita nak cerita pasal Putri Sarah punya watak pula dalam cerita ni. Watak dia macam mana? I sebagai kakak Haura. So memang kecoh lah kita orang adik-beradik. Tapi ada juga cerita I bersama dengan suami I iaitu Azam yang dipegang oleh Azri Ismail. Okey, ada penceritaan dekat situ. Okey, yang orang nak tahu sekarang, episod last apa jadi nanti? Ui, jangan terus episod last. Mana boleh bagi tahu? Okey, nak tahu cabaran dia lah masa syuting cerita ni. Andy mungkin boleh kongsikan. Cabaran dia banyak cabaran juga sebenarnya sebab kita shoot dalam tempoh PKPB masa tu. Okay. And then kita orang banyak bukan dikacau lah, tapi banyak cabaran dia cuaca masa tu lah. Ingat dikacau, cerita seram pula jadinya. Maksudnya banyak scene outdoor lah ni, hujan Banyak scene outdoor. Kena tarik hari. Tapi ni first time kan Andi pegang watak utama jadi hero Andi kan? Kalau dalam drama ya, tapi before this saya ada buat juga dengan dengan Telly, saya jadi hero juga masa tu. But untuk drama ini adalah first time saya pegang watak-watak macam sweet-sweet romantik macam ni kan. Ganding dengan Jananik waktu ada Hafiz Rosdi, macam mana nak cari chemistry tu Andy? Ini pertama kali bekerjasama dengan dia ke? Sebab I think Jana sebenarnya she's a good actor. Lepas tu dia banyak membantu saya. Macam first day set tu kita orang dah buat scene sweet walaupun kita orang tak ada bercakap, tak ada apa. Lepas tu bila on set dia terus dah kena macam tu kan. Saya pula jenis yang tak biasa. Saya pula pemalu macam mana. Yo. Jangan nak yo. Okey, Putri Sarah. Comeback lah kiranya kan Putri Sarah dalam dunia lakonan ni. Boleh lah. Kan kembali dan nak cerita pasal perangai watak Putri Sarah dalam cerita ni. Apa cabarannya dibandingkan dengan watak-watak Putri Sarah sebelum ni yang Putri pernah berlakon? Actually I suka watak-watak sini sebab dia very relax and then yang ni komedi. So untuk buat comeback komedi, I rasa bagus lah. Jadi orang taklah terkejut sangat tengok I kan. Tiba-tiba buat orang tengok boleh gelak lah. Macam boleh gelak. So I rasa cabaran tu ni first time I berlakon dengan Jana. Berlakon dengan Jana, tapi kita orang terus dah dapat chemistry tu sebagai adik-beradik. Masa hari pertama tu macam malu-malu sikit lah, tapi dengan bantuan director Azmi Hatta, so kita orang dapat chemistry tu sekejap je lah, masa satu hari dah okey. Azmi Hatta sebagai pengarahnya. Baru perasan ni Putri Sarah cakap macam kat call center tu. Hello, boleh saya bantu?
Alah korang. Ada masalah teknikal. Puteri Sarah. Terus Puteri Sarah buang mic dia tu. Tengok dia cabut benda tu. Nak tahu jugalah kalau orang yang nak tengok ni kan, apa kelebihan yang ada dalam cerita ni. Hello, boleh bantu saya, Puteri Sarah? Apa dia? Kena pegang mic tu. Kalau nak nampak Ria, kena pegang mic tu, Puteri Sarah. Kenapa orang kena tengok cerita ni, Puteri Sarah? Sebab cerita ni sangat kelakar. Ya, boleh bantu saya. Walaupun realiti pun kelakar juga. Terus tak boleh cakap tau. Tak baik tahu. Adik I dia main game. Saya tinggal ada Ni game punya. Alright. Gamers. Okey, Andi. Kita tahu Andi punya watak dalam cerita ni, dia bos yang macam handsome punya bos lah. Kamu macho lah. Macho-macho punya bos. Kan? Tapi Andi dekat luar dia gila-gila. So macam mana Andi sebagai sebelum ni menyanyi je, fokus menyanyi je, bila nak berlakon tu nak kena tukar karakter tu, Andi? Terbawa-bawa tak sampai dunia luar? Susah bayangkan first day tu otak aku dah jam lah masa tu. Sebab first day tu kita orang buat scene, ada satu scene saya terjatuh jadi luka kan. Jadi macam saya pula before this, watak-watak saya tak adalah seberat ini. For me, untuk saya bawa watak serius tu sangat susah sebab saya kena control all the expression, saya tak boleh over express. Jadi agak susah lah sebab bila macam kalau saya jatuh macam aduh sikit lah, dia jadi macam tu kan. Tapi bila saya pegang watak sebagai Ziad tu, dia kena sikit lah. Jatuh pun handsome. Jatuh pun ada gaya. Ni nak tahu juga ni. Dia seronok sangat pagi ni dia. Nak tahu juga bila dah keluar ni sekarang kan. Ini pertama kali Andi cakap dia jadi hero. Macam mana respon peminat? Respon alhamdulillah walaupun orang cakap kayu watak saya nampak saya kayu tu. Tegang sangat ni. Episod tu. Tapi sebab saya memang kena jadi kayu. Saya tak boleh tunjukkan lagi siapa Ziad ni sebenarnya. Maksudnya awak diminta untuk berlakon jadi kayu lah dulu Sebab itu yang saya orang tak watak faham saya kan. memang is Mamat Kayu Sengal dalam cerita tu. Jadi saya kena jadi kayu lah. Jadi bila orang panggil saya kayu, saya pun tak adalah terasa pun macam memang aku tengah berlakon kayu pun. Ikut skrip. Okey, Puteri Sarah. Hello, boleh bantu saya? Ini ada masalah internet ni. I dah rasa tak nak cakap korang. Okey, nak tanya pasal kerja Puteri Sarah selepas ini. Adakah banyak lagi drama yang kita akan saksikan Puteri Sarah akan berlakon? Kembalinya. Dah penuh dah jadual sampai akhir tahun 2021? Actually, I tengah syuting sebenarnya. Sebab PKP kan stop. Baru 5 hari shoot. Lepas tu sambung nanti kemudian lah Nanti sambung sampai 2022. Wah, kita doakan yang terbaik lah Puteri Sarah. Amin, thank you. Promote sikit drama ni, Melestik ke Hatimu ni. Kenapa orang kena tengok Melestik ke Hatimu? Silakan Puteri Sarah. Okey, jangan lupa semua tengok Melastik ke Hatimu setiap Rabu hingga Sabtu pukul 9 malam. Kenapa korang kena tengok? Sebab dia kelakar, confirm korang akan jatuh kerusi. Terbahak-bahak gelap. Okey, buat scene jatuh kerusi sikit, Puteri Sarah. Tak ada cakap korang dah. Okey, Andi, kenapa orang kena tengok Melastik ke Hatimu? Okey, kenapa awak semua kena tengok Melastik ke Hatimu? Awak kena tengok Melastik ke Hatimu sebab sebab ada kayu, sebab awak akan tengok daripada kayu tu dia akan melentur pergi ke kayu. Jadi apa? Kayu yang boleh lentur buluh kot. Rebung melentur buluh biarlah dari rebungnya. Okey, nak tengok Andi berlakon, nak jadi macho-macho, selalu tengok video dia kelakar-kelakar, inilah masanya. Betul tak? Betul. Alright. Terima kasih Andi, terima kasih Puteri Sarah. Okay, thank you so much. Assalamualaikum. Bye. Last stick satu kali.
Itulah dia pelakon-pelakon plastik Jawa Timur. lah. Ada Jan Nanik. Ramai lagi pelakon-pelakon yang best tu. Ismail. Hafiz Roshdi. Azril Ismail. Ramai pelakon yang ada dekat situ. Jadi kepada peminat drama boleh tengoklah Melastik Hatimu. Memang sesuai sangat musim PKP. Betul. Kita tak boleh nak keluar, kita duduk rumah, kita layan drama. Betul lah. Itu sajalah bersama dengan kami hari ini dalam Borak Kopitiam. Jangan risau, jangan sedih-sedih sebab besok ada lagi. Betul. Pukul 8 pagi macam biasa di TV3. Aziz lagi ke? Bukan. Besok kita akan bersama dengan Muaz dan juga Fiona. Okey. Dan besok tajuknya mungkin seronok juga. Aktiviti mungkin kita nak buat masa PKP. Tajuk dia adalah masak apa tu? Seronok lah kan. Sebab selalu PKP ni masak apa tak jadi hari mungkin ni. Mungkin ada resipi-resipi kan. Masak apa tu bersama dengan anda. So, kita jumpa lagi. Terima kasih kepada anda yang tonton kami di Facebook Borak Kopitiam. Ajak lagi ramai-ramai untuk like kami punya Facebook page dan juga kami punya Instagram Borak Kopitiam. Untuk hari ni kita kira dah settle lah ni Dah selesai. Jumpa besok. Assalamualaikum. Saya Hafni. Saya Haziq. Kita jaga kita. Assalamualaikum.